Hello, selamat sejahtera kepada Miss Eva dan rakan-rakan sekalian. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk pelaksanaan tanggungjawab sosial dalam kalangan rakyat Malaysia. Nama saya Elisha Melissa Boniface akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan. Seperti yang kita tahu, di Malaysia yang mempunyai kepelbagaian etnik dan agama sudah pasti mengenali istilah perbuatan etika, moral dan juga akhlak yang harus diterapkan dalam menunjukkan tanggungjawab seseorang individu dalam memaparkan peradaban mereka. Dalam hal ini, tanggungjawab sosial yang bersumberkan budaya, agama dan juga falsafah kehidupan telah menjadi ajaran yang memupuk nilai dalam kehidupan seseorang. Tanggungjawab sosial merupakan sesuatu perkara atau aktiviti yang memberi manfaat dan juga kebaikan dalam melibatkan diri sama ada individu atau berkumpulan untuk masyarakat sekeliling. Seperti yang sedia maklum, tanggungjawab sosial ini bukanlah perkara asing dalam negara kita di Malaysia. Hal ini kerana terdapat banyak badan-badan korporat yang sudah melaksanakan aktiviti ini sejak dulu lagi supaya aktiviti ini akan terus diterap dalam kalangan rakyat Malaysia. Tanggungjawab sosial korporat atau dikenali sebagai TSK ini memberi maksud kepada komitmen syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial yang meliputi hak-hak masyarakat, penjagaan alam sekitar, kebajikan pekerja, hak-hak pengguna dan sebagainya. Setiap individu atau organisasi yang menerapkan tanggungjawab sosial ini berasaskan kepentingan dan kebajikan kepada masyarakat. Dalam kajian ini, pengurusan yang baik boleh mewujudkan keharmonian sesebuah negara dalam aspek sosial, ekonomi dan politiknya. Tanggungjawab sosial merupakan kerja-kerja kemasyarakatan yang perlu dipupuk oleh individu, keluarga atau institusi atau organisasi yang turut menyumbang dalam segala bentuk aktiviti kemasyarakatan. Oleh hal yang demikian, dengan adanya pelaksanaan tanggungjawab sosial ini mampu memberi kesedaran dan mempraktikkan disiplin masyarakat untuk menjalankan peranan mereka sebagai rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurashika binti Raiten dan saya akan membahaskan tentang kesedaran dan penglibatan nasional dalam melaksanakan tanggungjawab sosial. Okey. Tanggungjawab sosial merupakan satu kemampuan refleksi bagi seseorang individu terhadap pandangan hidup mengenai keadilan maupun kebaikan demi kesejahteraan hidup bermasyarakat. Kehidupan masyarakat ialah hidup berjiran tetangga, berorganisasi, berteman, bersaudara, berkasih sayang, bersatu padu, tolong-menolong dan juga sebagainya. Hidup masyarakat telah menjadi salah satu tuntutan naluri dan juga keperluan setiap manusia. Tuhan telah menjadikan kita atau menjadikan keadaan kita berbeza-beza di mana ada yang kaya, ada yang miskin dan juga ada yang hidup bersederhana dan sebagainya. Oleh yang demikian, kita bertanggungjawab memberi kesenangan untuk membantu mereka yang susah dan juga memerlukan. Tahap penglibatan nasional di kalangan rakyat Malaysia dalam melakukan tanggungjawab sosial ini adalah sangat tinggi. Sebagai contoh dapat dilihat daripada aspek kehidupan masyarakat bererti hidup tetangga, berorganisasi dan juga sebagainya. Seterusnya, tahap penglibatan nasional dalam peringkat sosial secara umumnya ialah dapat dilihat dari segi komitmen individu atau sesebuah organisasi. Sebuah organisasi dapat beroperasi secara ekonomi dan mengambil kira keadaan persekitaran sosial di sekeliling mereka. Dalam hal ini, individu atau organisasi boleh memainkan peranan dalam pelbagai bidang merangkumi aspek kesihatan, keselamatan dan juga pendidikan. Menerusi tanggungjawab sosial, masyarakat dapat manfaat sosialnya menyeluruh dan ia dapat dinikmati oleh setiap ahli dalam komuniti tersebut. Selain itu juga, bagi mencapai wawasan kemakmuran 2030 adalah untuk menjadikan rakyat Malaysia sebagai sebuah negara yang terus membangun secara mampan dan pengagihan ekonomi yang adil dan saksama dan juga inklusif pada semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik, wilayah, ringkat dan juga rangkaian bekalan. Selepas mengilhamkan wawasan 2020 sewaktu kali pertama menerajui Malaysia, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau mengakui sasaran itu gagal dicapai sepenuhnya, walau bagaimanapun beliau yakin melalui pelaksanaan wawasan kemakmuran bersama 2030, ia dapat dicapai seiring hasrat menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju. Wawasan kemakmuran bersama 2030 ini merupakan dokumen yang menggariskan matlamat 10 tahun untuk penstrukturan ekonomi agar rakyat atau masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Rakyat Malaysia juga memiliki tahap kesedaran yang cukup tinggi, terutamanya ketika berlaku bencana seperti banjir dan juga pandemik penyakit. Kesedaran terhadap kesihatan yang semakin meningkat dalam kalangan rakyat Malaysia disebabkan oleh penularan COVID-19 menyebabkan ramai yang menunjukkan rasa minat dan mempertimbangkan kesihatan mereka semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Kesedaran untuk membantu sesama masyarakat yang sedang menghadapi kesusahan tidak dapat terjadi begitu sahaja. Oleh itu, selain
menyesuaikan norma baru ini, masyarakat juga perlu mematuhi tanggung jawab sosial mereka masing-masing. Seterusnya, tahap pendidikan rakyat Malaysia di peringkat nasional. Perlu diingatkan tanggung jawab sosial perlulah dititik beratkan bukan sahaja dalam negara, malah perlu juga di luar negara dalam memberikan bantuan dan juga sumbangan dari setiap aspek. Malaysia boleh menyalurkan sumbangan dari segi ubat-ubatan atau juga keperluan asas untuk negara yang mengalami bencana alam, termasuklah dari segi keselamatan, pekerjaan dan juga alam sekitar. Dengan adanya bantuan ini, ia dapat meringankan beban mereka yang mengalami bencana tersebut. Antara contoh tanggung jawab sosial di peringkat nasional ialah dengan Program Makanan Dunia, yang merupakan agensi di bawah naungan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu di mana mereka telah menerima hadiah Nobel Keamanan kerana membantu menyalurkan bantuan ke negara-negara lain semasa pandemik COVID-19. Itu sahaja dari saya, sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Arena Adi Joshua dan saya akan membentangkan tentang kepentingan tanggung jawab sosial. Kepentingan tanggung jawab sosial terbagi kepada 3, yaitu kepentingan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, kepentingan tanggung jawab sosial kepada generasi muda, dan kepentingan tanggung jawab sosial kepada negara. Antara kepentingan tanggung jawab sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat di Malaysia adalah dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat. Sejak dahulu lagi, perpaduan bangsa amat dititik beratkan untuk membentuk sebuah negara yang aman, damai, dan harmoni. Dengan berbuat demikian, sikap ini akan dapat mewujudkan persefahaman yang baik secara tidak langsung dan dapat mengelakkan berlakunya permusuhan dan pertelingkahan dalam kalangan masyarakat. Melalui aktiviti tanggung jawab sosial, hubungan dapat dieratkan kerana masyarakat dapat berinteraksi dan saling mengenali antara satu sama lain. Aktiviti seperti bergotong royong dan kempen gaya hidup sihat boleh dilakukan bersama-sama tanpa mengira bangsa, agama, dan keturunan. Melalui aktiviti ini, masyarakat akan dapat merapatkan persefahaman antara mereka dan sekaligus menangkis segala salah faham. Seseorang masyarakat juga dapat melengkapkan diri dengan berbagai ilmu pengetahuan dengan melibatkan diri dalam aktiviti tanggung jawab sosial seperti menyertai pertubuhan sukarela. Individu yang menyertai sukarelawan Jabatan Pertahanan Awam atau Bulan Sabit Merah Malaysia dapat menambahkan pengetahuan tentang teknik menyelamatkan bangsa dan ilmu pertolongan cemas. Pengetahuan tersebut dipelajari oleh sukarelawan yang menyertai pertubuhan tersebut semasa mengikuti latihan asas sebelum menjalankan kerja-kerja sukarela. Dengan berbuat demikian, sudah tentu individu tersebut dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara negatif seperti penagihan dada, melepak di pusat beli belah, atau terlibat dalam kegiatan lumba haram. Kepentingan tanggung jawab sosial kepada generasi muda pula adalah dapat memupuk semangat kerjasama dan setia kawan dalam menjalankan program seumpamanya. Penglibatan generasi muda dalam aktiviti kemasyarakatan penting bagi meningkatkan kesedaran terhadap tanggung jawab sosial agar mampu menjadi insan yang lebih berjiwa komuniti di masa hadapan. Contoh yang boleh dilihat adalah di mana penglibatan 13 orang pelajar separuh masa dari Sarjana Pentadbiran Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dalam menyertai aktiviti kemasyarakatan yang dilaksanakan di daerah Penampang. Melalui penglibatan generasi muda dalam program seperti ini, juga mampu melahirkan pelapis atau pemimpin yang bertanggung jawab dan prihatin terhadap isu-isu yang berlaku di sekeliling mereka. Tanggung jawab sosial juga dapat membantu generasi muda untuk memahami dan peka peranan terhadap masyarakat setempat. Kemahiran sosial merupakan perkara yang penting dalam keseimbangan seseorang individu itu, khususnya pelajar. Pelajar bukan sahaja belajar dalam suasana masyarakat berbilang agama dan kaum, tetapi juga turut bekerja dalam organisasi masyarakat, yaitu kemahiran bersosial yang perlu diterapkan. Antara caranya adalah dengan berinteraksi sesama masyarakat dan melibatkan diri dalam apa saja aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah atau pihak universiti seperti kempen kesedaran, aktiviti jogaton, dan aktiviti kesukarelawanan. Generasi muda harus sentiasa bersikap positif dalam melengkapkan diri untuk maju dalam kehidupan karena mereka merupakan tonggak pemimpin pada suatu masa kelak. Kepentingan tanggung jawab sosial kepada negara pula ialah dapat mewujudkan rasa persefahaman dan pengukuhan jati diri di dalam sesuatu kumpulan. Kejayaan sesuatu program kemasyarakatan bergantung kepada kejayaan pelaksanaan program oleh semua ahlinya secara bertanggung jawab. Kerjasama, penglibatan, sokongan, dan perasaan bertanggung jawab ini memerlukan komitmen yang tinggi dan pengorbanan daripada semua ahli dalam sebuah kumpulan tersebut. Perkara yang penting di sini ialah adanya pengorbanan dan kerjasama daripada setiap ahli kumpulan untuk berkhidmat kepada masyarakat dan negara, serta melaksanakan tanggung jawab yang telah diberi dengan bersungguh-sungguh dan berintegriti. Contohnya, pasukan polis marine dengan kerjasama agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan seperti Eskom yang bertanggung jawab menjaga keselamatan di perairan pantai timur Sabah dengan mengurangkan kemasukan pendatang asing tanpa izin melalui laluan tikus. Kepentingan tanggung jawab sosial kepada negara juga dapat melahirkan warga negara yang berjiwa besar, patriotik, dan sayang akan negara. Semangat patriotisme adalah perasaan sayang dan hormat kepada tanah air.
Ianya adalah satu perasaan yang mendorong seseorang individu untuk terus berkhidmat untuk pembangunan negara, serta memelihara warisan dan budaya dalam negara. Contohnya, aktiviti seperti memasang bendera kebangsaan yaitu jalur gemilang yang dilakukan semasa bulan kemerdekaan setiap tahun melambangkan patriotisme, kepaduan dan kesetiaan rakyat kepada negara. Melalui semangat patriotisme yang wujud dalam diri rakyat, dapat menghindari mereka daripada bersikap prejudis terhadap mana-mana kaum, agama, atau ideologi parti yang berbeza dengan mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, seterusnya kita akan membincangkan tentang strategi untuk memantapkan lagi pelaksanaan tanggung jawab sosial, yaitu pertama melalui peranan masyarakat. Baiklah, pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh rakyat Malaysia adalah sangat penting, contohnya melalui pendekatan integrasi. Pendekatan integrasi ini ialah penggabungan antara dua kaum menjadi satu kesatuan. Pendekatan integrasi ini membolehkan masyarakat berbilang bangsa dan agama hidup bersatu padu di samping masih mengekalkan identiti bangsa mereka masing-masing. Negara Malaysia terdiri daripada rakyat yang menganut berbagai agama dan bangsa. Oleh itu, setiap masyarakat di Malaysia haruslah mempraktikkan dan mencintai keharmonian untuk tetap bersatu padu agar dapat menjaga keamanan dan keselamatan sesama sendiri. Mereka harus saling memahami dan saling berbudi pekerti antara satu sama lain agar dapat menjalankan kehidupan seharian dengan harmoni. Seterusnya, peranan media dan komunikasi dalam divisi budaya juga amat penting untuk memantapkan lagi pelaksanaan tanggung jawab sosial di Malaysia. Proses divisi budaya ini dapat didefinisikan sebagai proses-proses penyebaran budaya dari individu ke individu yang lain atau masyarakat ke masyarakat yang lain. Seperti yang kita tahu, media massa kini melakukan kerja mereka dengan sangat cepat, di mana isu-isu atau sebarang berita dapat disebarkan dengan kadar yang cepat dan lebih efektif. Contohnya, perayaan Unduh Kadau di Sabah kini mulai diketahui sehingga di rantau Semenanjung dan juga Sarawak. Melalui divisi budaya ini, dari masyarakat dari Semenanjung dan juga Sarawak, mereka juga dapat mengenali dengan lebih dalam mengenai adat resam yang selalu diraikan di Sabah. Seterusnya, kita lihat juga peranan kerajaan untuk memantapkan lagi pelaksanaan tanggung jawab sosial. Contohnya melalui khidmat kesihatan, di mana kita sangat bersyukur kerana kerajaan mempunyai Kementerian Kesihatan yang sangat bertungkus lumus untuk menjaga dan memastikan kesihatan masyarakat kita sentiasa terjamin dan terjaga. Contohnya, mereka mengadakan kempen kesedaran mengenai AIDS dan juga kempen menderma darah, dan juga mereka membuat kempen kesedaran mengenai mental dan sebagainya. Dengan ini, masyarakat boleh lebih terbuka dan memahami dengan lebih peka keadaan sekeliling mereka. Dan masyarakat juga boleh mempelajari bagaimana untuk mengatasi atau mencegah masalah sosial yang semakin berleluasa di masa ini. Kita sebagai masyarakat juga mempunyai peranan, yaitu contohnya melalui pengambilan vaksin sebagai pencegahan kita daripada virus COVID-19 yang belum lagi berakhir sehingga kini. Kita patut lebih peka dan tetap berhati-hati dalam dan tetap menjaga antara satu sama lain, di mana kita mengamalkan norma baharu, yaitu dengan penjarakan 1 meter, pemakaian pelitup muka ataupun face shield, dan kita tetap menjaga kebersihan kita. Semua ini merupakan tanggung jawab kita, tanggung jawab sosial masyarakat sendiri yang kita patut amalkan dan tetap praktikkan sentiasa. Bagaimana pula dengan peranan ibu bapa? Baiklah, peranan ibu bapa dalam memantapkan lagi pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah dengan memberikan anak-anak pendedahan awal terhadap tanggung jawab sosial. Contohnya melalui kesedaran menjaga kelestarian alam sekitar, dan berusaha untuk membentuk anak-anak yang berjasa dan berbakti terhadap keluarga dan negara sejak mereka kecil lagi. Baiklah, untuk menjaga kelestarian alam sekitar, ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka untuk menjalankan aktiviti hiking bersama, camping bersama, ataupun membawa mereka menyertai kempen-kempen yang berkaitan dengan alam sekitar.
Seterusnya, membentuk mereka dengan memberikan mereka ajaran agama yang kuat dan juga memberikan pendedahan dan penggalakan mereka untuk menyertai apa-apa aktiviti NGO seperti kempen untuk kesedaran bahaya merokok dan juga anti dada. Semua ini boleh mengajarkan anak-anak untuk menjaga kesihatan mereka dan tetap berjasa kepada negara, terutamanya keluarga mereka sendiri. Akhir sekali yaitu melalui peranan institusi pendidikan dalam memantapkan lagi strategi pelaksanaan tanggungjawab sosial, yaitu institusi pendidikan ini merupakan tempat di mana kita mendapatkan pendidikan yang sempurna dan seimbang terutamanya dari segi emosi, intelek dan jasmani. Oleh itu, institusi pendidikan haruslah memastikan bahwa mereka boleh dan dapat menyalurkan ilmu yang sempurna dan seimbang kepada setiap mahasiswa. Dengan adanya pendidikan, mahasiswa dapat dibentuk untuk menjadi insan yang berfikiran kritikal dan berdaya kreatif dan mempunyai daya saing yang tinggi dalam masyarakat. Itu sahaja dari saya, Nur Zalatul Ain Vermon, dan terima kasih. Kesimpulannya, tanggungjawab sosial dalam peradaban Islam yang telah menjadi asas dalam pembinaan tamadun yang kuat yang telah ditubuhkan oleh ahli masyarakat yang mempunyai etika yang tinggi. Konsep tanggungjawab sosial ini dapat dilihat daripada individu atau syarikat bertanggungjawab bagi memenuhi tanggungjawab mereka dengan mengambil tindakan yang memberi faedah atau manfaat kepada masyarakat dan keadaan sekeliling atau alam sekitar secara keseluruhannya. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.